Baik saudara, kita ke Bumi Kenyalang. Pembentangan rang Undang-Undang Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 yang dibentang di Dewan Rakyat semalam disambut baik. Perincian lanjut bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Ya Alif, terima kasih. Sarawak menyambut baik dan menyokong pembentangan rang Undang-Undang RUU Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 yang dibentang di Dewan Rakyat semalam. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah mengalu-alukan langkah tersebut dalam usaha meningkatkan kesedaran orang ramai tentang pelindungan hak dan faedah terhadap golongan wanita. Datuk Seri Fatimah menjelaskan ia juga bagi meningkatkan kefahaman dan menimbulkan empati dalam kalangan rakyat terhadap nasib golongan itu sekiranya bercerai dengan suami atau dalam kematian suami atau suami tidak berupaya. Datuk Seri Fatimah memberitahu demikian kepada pemberita selepas merasmikan latihan petugas Barisan Harapan mengenai keganasan rumah tangga di Kuching. Semalam, Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri M. Saravanan membentangkan RUU tersebut pada persidangan Dewan Rakyat yang bertujuan mengadakan peruntukan bagi keselamatan sosial kepada suri rumah berinsurans dalam bentuk faedah tertentu, meningkatkan kesihatan, keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan suri rumah. RUU itu menyebut suri rumah yang mencarum dalam skim itu berhak mendapat faedah hilang upaya seperti faedah perubatan, faedah hilang upaya kekal, allowance layanan sentiasa, pencen penakat dan faedah pengurusan mayat. Sementara itu, mengulas berkaitan kes keganasan rumah tangga, Datuk Seri Fatimah memaklumkan Sarawak merekodkan penurunan iaitu dengan 292 kes bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding 630 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas. Daripada 292 kes itu, sebanyak 222 kes atau 76% adalah berpunca daripada penyalahgunaan dadah. Datuk Seri Fatimah juga menasihati mangsa keganasan rumah tangga untuk tampil membuat laporan polis untuk mendapat perlindungan dan bantuan daripada agensi berkaitan. Festival Kebudayaan Borneo BCF berpotensi dijadikan sebagai acara kebudayaan antarabangsa pada masa hadapan dengan adanya kerjasama Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP dan Kementerian Seni dan Kebudayaan Pelancongan MOTEK. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, ini kerana BCF kini merupakan acara paling ikonik dan kemuncak utama bagi kalender acara pelancongan Sibu. Katanya acara pelancongan seperti itu penting kerana sektor pelancongan merupakan sektor ekonomi yang mampu mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan kepada golongan pencari kerja. Selain terletak strategik di pertemuan Sungai Rajang dan Igan, Sibu juga katanya menyediakan hub penting yang terdiri daripada pusat ekonomi, kebudayaan dan pendidikan di wilayah tengah Sarawak. Ujarnya lagi, BCF adalah perayaan kebudayaan yang berjaya memupuk rasa hormat dan keterbukaan dalam kalangan kepelbagaian etnik. Ideal platform to inculcate beauties in multiracials in order to create our common interest. Ultimate goal is to unite people from different communities. Dr. Sim berucap pada perasmian BCF 2022 yang diadakan di dataran Tun Tunku Bujang di Sibu. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Saga Wiin mengetuai delegasi dari kementerian tersebut Jabatan Peguam Besar Negeri Sarawak, Unit Sumber Manusia Negeri dan Perbadanan Pembangunan Borneo Sarawak Sendirian Berhad mengadakan kunjungan ke Pusat Sains Singapura semalam. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan kementerian berkenaan, kunjungan itu bagi membincangkan mengenai pelan induk Pusat Sains Sarawak. Ketibaan Datuk Roland dan rombongan disambut oleh Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Sains Singapura, Datuk Lim Tit Meng serta beberapa pegawai pengurusan tertinggi. Ini merupakan lawatan pertama pihak kementerian ke Pusat Sains berkenaan. Semasa kunjungan tersebut, delegasi kementerian turut berpeluang melawat kemudahan, pameran dan program yang terdapat di Pusat Sains berkenaan. Perbincangan antara kedua-dua pihak menyentuh mengenai pemuktamatan Pelan Induk Pusat Sains Sarawak serta cadangan dan langkah seterusnya di bawah Pelan Induk itu. Selain itu, delegasi kementerian dan Pusat Sains Singapura juga membincangkan kemungkinan masa depan Pusat Sains Sarawak menjadi Sister Science Centre kepada Pusat Sains Singapura melalui program kerjasama berasaskan sains dan teknologi.
Pusat Sains Singapura melalui entiti komersialnya, Pusat Sains Singapura Global adalah perancang induk untuk projek Pusat Sains Sarawak yang dicadangkan yang telah dilantik berdasarkan pengalaman mereka selama 42 tahun. Pusat itu dikenali sebagai pusat sains yang paling terkenal di rantau ini dan telah diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan Singapura untuk memupuk minat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta bakat STEM. Kolaborasi antara Tentera Darat dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM boleh dilaksanakan dalam usaha menambah pengumpulan darah untuk kegunaan semasa kecemasan. Panglima Brigade Ketiga Infanteri Brigadier Jeneral Muhammad Kamil Abdul Latif berkata, menerusi usaha itu, aktiviti derma darah boleh dilaksana sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun berbanding hanya 1 atau 2 kali menerusi kempen derma darah atau bergantung kepada keperluan tabung darah seperti kebiasaannya. Brigadier Jeneral Muhammad Kamil memberitahu anggota tentera sentiasa bersedia untuk membantu KKM untuk menambah bekalan darah memandangkan tabung darah sentiasa berdepan kekurangan bekalan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program derma darah bersempena ulang tahun Division Pertama Infanteri Malaysia ke-56 di Kuching yang disertai seramai 112 anggota tentera selain orang awam. Sementara itu, pakar transfusi tabung darah Hospital Umum Sarawak, Dr. Wong Yi Shen berkata, setakat ini bekalan darah pada tahap memuaskan. Dedahnya, setiap hari pihak hospital memerlukan sekurang-kurangnya 50 hingga 70 beg darah sehari. Aktiviti pengedaran dadah melibatkan kawasan kampung perlu ditangani secara serius. Ahli Dewan Undangan Negeri Setakan, Datuk Hamzah Ibrahim berkata, dengan jumlah pengedaran berulang selepas dicekup pihak berkuasa semakin meningkat, beliau khuatir usaha membantras bahan terlarang itu bagaikan mencurah air ke daun keladi. Para pembekal ditangkap, tapi sebenarnya kadang-kadang boleh keluar macam ni aja. Saya tidak menunding pada siapa-siapa, tapi persepsi ni, saya menyuarakan persepsi masyarakat luar. Jadi persepsi ini harus ditangani. Bagaimanapun, beliau yakin kerajaan mempunyai pelan dalam menambah baik instrumen pembantrasan dadah. Datuk Hamzah memberitahu pemberita selepas majlis penyerahan pelantikan pengerusi Biro menangani isu dadah substans kawasan penghulu bagi daerah Semarahan dan Asajaya di Semarahan. Lebih 100 penghulu dan ketua masyarakat hadir pada program itu. Beliau berharap melalui biro itu, mereka akan berperanan merancang pelan memulihkan golongan belia di kampung masing-masing yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Cawangan Limbang akan mempertingkat pemantauan terhadap premis perniagaan di bahagian itu. Ketua Cawangan KPDN-HEP bahagian Limbang, Purnama Tarah memaklumkan, setakat ini pihaknya telah melaksanakan pemantauan ke atas 3,660 premis di bandar dan luar bandar setakat ini sejak Januari tahun ini. Kita di KPDN-HEP Limbang telah memantau sebanyak 3,660 permis termasuk bandar dan luar bandar yang mana 90% daripada jumlah tersebut meliputi kawasan bandar lah, bandar Limbang dan juga bandar Lawas. So selebihnya itu kawasan luar bandar lah, iaitu daerah kecil seperti Mendamit, Terusan, Sundar. Dan hasil pemantauan kita dapati keberadaan bekalan di pasaran memuaskan pada ketika ini. Maksud dia pengguna senang memperolehi barang keperluan pada ketika ini. Hasil daripada pemantauan dan siasatan, ujarnya sebanyak 11 aduan telah diterima dan daripada jumlah tersebut 70% adalah berkaitan isu harga barangan. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita di sebuah premis perniagaan di daerah Limbang selepas melakukan pemantauan kawalan harga barangan di daerah itu. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan pada masa ini keadaan adalah terkawal dan pihaknya telah mengeluarkan notis kepada para peniaga yang disyaki melanggar Akta Kawalan Harga Barang bagi mengenal pasti unsur-unsur pencatutan yang berlaku. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Ya, baik, terima kasih Buma. Seterusnya kita